Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 16 akan membentangkan mengenai pembangunan sijil digital menggunakan Google Form. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang pelajar iaitu Siti Nur Suraya binti Ali nombor ID 282558, Nur Asimah binti Roslan nombor ID 289172, Nur Masatikrah Natasha binti Muhammad Zarawi nombor ID 289177, Kanitah binti Sis nombor ID 289200, Umar Faruq bin Saadun nombor ID 289227, Muhammad Faris bin Hamzah nombor ID 289331 dan saya Nurul Izzati binti Jaafar nombor ID 289393. Saya Nurul Izzati binti Jaafar nombor ID 289393. Pengenalan sijil digital. Evolusi kemodenan yang dapat dilihat antaranya ialah perubahan teknologi yang sedang berkembang pesat. Antara perubahan teknologi yang semakin popular ialah era pendigitalan, di mana teknologi dibangunkan bagi memudahkan urusan pada masa kini. Salah satu perubahan digital yang semakin mendapat tempat di kalangan pengguna adalah penggunaan sijil digital. Sijil digital didefinisikan sebagai satu dokumen elektronik yang menggunakan tanda tangan secara digital. Sijil digital digunapakai bagi menggantikan pemberian sijil fizikal kepada individu di mana penggunaannya sangat meluas sewaktu dunia dilanda wabak COVID-19. Terdapat beberapa kebaikan penggunaan sijil digital iaitu data-data pribadi akan menjadi lebih tepat penerimaannya dan akan dapat mengurangkan kesalahan-kesalahan yang tidak sepatutnya. Di samping itu, penggunaan sijil digital juga dapat menjimatkan kos pengeluaran kertas dan juga menjamin keselamatan sewaktu wabak COVID-19 yang melanda kerana tiada sentuhan fizikal dilakukan. Sekian, terima kasih. Saya Suraya Ali, nombor matrik 282558 akan menjelaskan bagaimana kami menggunakan aplikasi Canva bagi menghasilkan sijil. Bagi menghasilkan sijil yang berkualiti dan sesuai dengan penggunaannya, kumpulan kami telah berbincang dan bersetuju untuk menghasilkan sijil penghargaan untuk setiap ahli kumpulan yang telah bersama-sama menyiapkan tugasan kumpulan bagi kelas VKMB 1021C. Terdapat pelbagai aplikasi yang boleh digunakan untuk menghasilkan sijil seperti PowerPoint, Microsoft Publisher, PageMaker, Canva dan Page Collage. Kumpulan kami bersetuju menghasilkan sijil penghargaan dan menetapkan tema yang bersesuaian. Kami memilih aplikasi Canva versi profesional bagi menghasilkan sijil penghargaan kepada ahli kumpulan kami. Aplikasi ini mempunyai ribuan template sijil untuk dipilih dan kami boleh mengubah suai template yang kami pilih mengikut tema warna dan kesesuaian sijil kami. Antara elemen yang dipilih adalah logo UUM Paste serta banner gold yang menaikkan lagi seri sijil yang kami design. Logo yang dipilih juga telah disusun mengikut saiz dan kesesuaian sijil serta reka bentuknya. Pemilihan warna dan elemen serta font yang sesuai amat penting dalam penghasilan sijil yang estetik dan sesuai dengan penggunaannya. Aplikasi Canva mempunyai ciri share yang membolehkan setiap ahli kumpulan membuka aplikasi serta membuat penilaian dan perubahan kepada sijil jika perlu tanpa kami berada di tempat yang sama. Jika dilihat di sebelah kanan tu, kami masukkan email dan share, jadi ahli kumpulan boleh membuat perubahan yang diperlukan. Saya berharap penjelasan tadi amat jelas. Assalamualaikum, saya Kanitah, nombor matriks 289200. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara atau langkah-langkah untuk kita menghasilkan sijil digital. Untuk itu kita perlukan satu Google Form. Google Form ni kita boleh pergi pada Google Apps dan klik pada Forms. Di sini saya dah sediakan satu Google Form. Kalau pada yang belum tu boleh klik pada start a new one. Lepas tu kat sini saya hanya perlukan nama saja.
Kalau kita perlukan nombor kad pengenalan ke atau apa-apa sajalah, tarikh lahir atau sebagainya, boleh masukkan di sini. Lepas tu kita pergi bahagian response, kita view response in sheet. Dekat sini biasanya nama-nama peserta yang sudah dimasukkan akan tertera di sini lah. Dalam kes saya ni, saya dah cuba satu dan saya masukkan nama saya. Untuk menjana sijil tu, kita pergi pada bahagian extension ni. Extension, kat situ kita perlukan satu extension tools. Extension tools ni contohnya macam AutoCAD ataupun Certified Dam. Bagi yang tak ada, boleh get add-ons. Bila kita klik dekat button get add-ons ni, dia akan keluar banyak senarai extension tool. Dekat situ kita boleh install satu lah. Kat sini saya pilih AutoCAD kerana saya dah biasa dengan AutoCAD, dan saya dah install dari awal lagi. So kita open lah. Bila open tu nanti dia akan keluar satu box untuk kita create new job. Okey, bila kita dah create new job, kita akan pergi langkah yang pertama. Langkah pertama kita biasanya dia minta nama job tu, kita nak letak nama apa. Dalam kes kita buat sijil penghargaan. Untuk langkah kedua, jangan lupa tekan next. Untuk langkah kedua pula, dia minta kita pilih template. Template ni sebenarnya kita dah sediakan dari awal. Kita boleh tengok dalam kertas kerja kita, ada kawan yang sudah sediakan satu template, dan template itu saya gunakan. Dia edit dari Canva saja. Ada banyak apps yang kita boleh pilih untuk kita pilih template sijil kita. Saya savekan kita punya template ni dalam kita punya Google Slide. Sebab tu saya choose from Drive, ataupun boleh create kat sini. Tapi sebab saya dah savekan dari awal, saya ambil from Drive. Lepas tu saya tekan next. Lepas itu dia akan tanya data yang kita nak perlu masukkan dalam template sijil kita tu nanti. Kat dalam ni kita hanya dekat Google Form kita pun kita minta nama saja. So saya pilih nama saja. Lepas tu kita tekan next. Dekat sini dia akan minta nama file kita tu nanti. Kalau kita sijil sudah terjana, kita akan gunakan nama file sijil penghargaan ni dan tekan next. Untuk langkah kelima, dia minta destinasi file kita itu dikompil nanti. Kat sini saya pilih My Drive. Kalau ada folder lain yang kita lebih selesa nak buat, kita boleh. Sini ada option untuk choose folder. Kemudian tekan next. Langkah keenam pula, saya tak tukar apa-apa setting di sini. Saya just next. Lepas itu share documents dan send email. Untuk langkah ketujuh, saya enablekan dia kat sini. Yes. Untuk supaya peserta kita dapat sijil dan email dihantar juga pada mereka. Dan saya pilih format PDF untuk sijil kita dihantar kerana PDF lebih compact dan mudah untuk kita punya peserta untuk print dan sebagainya lah. Kemudian saya tekan next. Okey, langkah terakhir pula, kita jangan lupa masukkan email address kita dalam box kita tu nanti supaya destinasi email tu ke email peserta lah. Jadi tekan next. Okey, ini merupakan langkah terakhir lah. Selepas kita langkah terakhir tadi, kita perlu run job. Ni butang run job. Run job ni dia akan maksudnya penjanaan tu sentiasa berjalan. Asal ada peserta yang masukkan maklumat mereka, maka mereka akan mendapat sijil janaan secara automatik lah melalui email. Itu sahajalah pada kali ini. Saya harap ianya bermanfaat buat semua. Sekian, terima kasih. Wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya 289331 Muhammad Faris bin Hamzah. Di sini saya akan menerangkan cara bagaimana sijil dijana dan dihantar kepada peserta. Okey, pertama sekali kita buka Google Form yang telah diberikan. Kita isikan email kita dan kita letak nama kita, nama penuh, huruf besar dan huruf kecil. Okey, seterusnya kita tekan submit.
Okay, apabila kita tekan submit, kita baca dekat sini, your response has been recorded lah. Bermaksud bila kita buka kepada email kita, okay, kita semak pada inbox, kita tengok dekat inbox. Okay, kalau tak ada tu jangan risau, kita refresh semula. Biasa ambil masa sikit lah, dalam 5 minit. Tak apa, kita tunggu. Tu, jadi dah ada lah. Ni sijil penghargaan lah. Okay, kita buka dekat sini. Dan kita dapat lihat sijil penghargaan yang kita isi tadi tu lah. Nama penuh kita Muhammad Faris bin Hamzah, macam saya letak tadi, nama saya Muhammad Faris bin Hamzah. Ni sijil yang telah yang dah siap lah. Jadi macam itulah cara kita menghantar kepada peserta-peserta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umar Farouk bin Saadun, nombor matrik 289227. Terdapat beberapa cabaran dalam penghasilan sijil digital. Antaranya ialah tidak dapat berfungsi tanpa internet. Pada masa kini, internet sangatlah penting dan penggunaannya di Malaysia sudah pun meluas. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kawasan pedalaman tidak mempunyai jaringan internet, dan ini menyukarkan dan menjadi cabaran untuk penggunaan sijil digital di kawasan-kawasan pedalaman ini. Yang kedua, kita berhadapan dengan pemalsuan sijil digital. Dengan aplikasi-aplikasi yang canggih seperti Adobe InDesign, Photoshop dan CapCut untuk membuat sijil digital palsu semudah ABC. Pelajar-pelajar yang baru menghabiskan sekolah menengah tidak sabar untuk pergi ke college ataupun universiti, maka mencari jalan pintas untuk membuat sijil digital palsu dan menyalahi undang-undang. Yang ketiga, kita berhadapan dengan keselamatan maklumat, iaitu semakin canggih teknologi yang wujud pada masa kini, semakin kita berhadapan dengan masalah keselamatan data peribadi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Masatiklah Natasha binti Muhammad Zahrawi, nombor matrik 289177. Saya akan membentangkan tentang punca-punca peralihan sijil fizikal kepada sijil elektronik. Seperti kita tahu, sejajar dengan kemajuan ekonomi, kebanyakan syarikat dalam industri di Malaysia dan institut pengajian tinggi dan sebagainya telah memperkenalkan kaedah penggunaan sijil digital. Okey, saya akan terangkan beberapa faktor peralihan penggunaan sijil fizikal kepada sijil digital. Antaranya ialah yang pertama, daripada segi keselamatan. Keselamatan amat dipertingkatkan dengan penukaran sijil fizikal kepada sijil elektronik. Contohnya dalam penggunaan saham elektronik, kerana ianya menghapuskan kemungkinan saham akan hilang atau tersasar oleh individu atau peniaga. Risiko penipuan dan kecurian juga dapat dikurangkan dengan ketara dan tidak lagi memerlukan pelabur untuk menyimpan sijil fizikal secara sijil saham fizikal, dan mereka tidak perlu menyimpan sijil fizikal tersebut dalam peti besi dan sebagainya lah, dan ianya lebih selamat menggunakan sijil digital. Selain itu, data-data yang tersimpan menggunakan pensijilan digital adalah lebih terjamin dibandingkan dengan penyimpanan secara manual, iaitu sijil fizikal yang manual. Seterusnya, daripada segi penjimatan kos, kecekapan dalam pengurusan kos juga mainkan peranan penting, kerana dengan kaedah pensijilan digital, sesebuah syarikat ataupun institusi dapat menjimatkan kos operasi dan sekaligus kos inventory seperti kos pembelian kertas, fail, penggunaan mesin pencetak dan sebagainya dapat dikurangkan dengan menggunakan sijil-sijil digital lah. Selain itu, syarikat juga dapat mengurangkan perbelanjaan daripada segi pentadbiran, bayaran pos, kos penggunaan tenaga kerja yang ramai, dan ini dapat menjadikan sebuah syarikat itu beroperasi dengan lebih cekap dan proaktif
bagi menghasilkan sebuah sijil digital. Dan ia juga membawa kemajuan kepada pendidikan sepanjang hayat untuk membangunkan pengetahuan, kemahiran dan minat serta kecekapan dalam pendekatan peribadi, sosial dan berkaitan pekerjaan. Okay, seterusnya ialah ketepatan. Daripada segi ketepatan, oleh kerana struktur digitalnya, ia boleh ditaktifkan dengan sangat mudah dan ketepatannya boleh disemak. Walaupun penipuan sijil merupakan masalah yang kita hadapi pada hari ini, tapi kita boleh menggunakan sijil yang lebih tepat dengan kaedah pensijilan digital. Memandangkan ia boleh mengandungi maklumat yang sangat peribadi, kini ia boleh diguna pakai sebagai identiti digital dan sangat membantu dalam menjimatkan tenaga kerja dari segi penyemakan maklumat secara manual dan lebih tepat jika dibandingkan dengan penggunaan sijil fizikal. Seterusnya ialah kebolehkongsian. Dengan kemudahan penerbitan sijil digital yang diperoleh melalui internet dapat menunjukkan bakat dengan berkongsi perkembangan kejayaan di platform dalam talian dan menunjukkan kepada ahli perniagaan serta dapat meningkatkan kemahiran individu dengan menayangkan sijil digital yang diiktiraf tersebut dalam masa yang sama dapat meningkatkan peluang pekerjaan dalam golongan belia kerana banyak tempat kerja dan institusi pensijilan diperlukan untuk pembangunan kerjaya. Sekaligus golongan tersebut dapat melangkah lebih jauh dengan meningkatkan dan berkongsi bakat yang dibangunkan melalui latihan sijil dan menderahkan kualiti tersendiri melalui platform atas talian. Seterusnya ialah kebolehskalaan atau ketulinan. Sijil digital memberikan kualiti penyulitan yang sama kepada perniagaan dari semua bentuk dan saiz. Ia sangat berskala, so bermakna ia boleh diterbitkan dengan mudah. So dibatalkan dan diperbaharui dalam beberapa saat. So dia lebih mudah jika dibandingkan dengan sijil fizikal. Sijil digital adalah penting untuk memastikan ketulinan komunikasi dalam talian dalam era serangan cyber yang berleluasa. Mereka boleh memastikan bahawa mesej pengguna yang sentiasa sampai kepada penerima yang dimaksudkan dan hanya sampai kepada penerima yang dimaksudkan. Maksudnya dia lebih selamat dan sampai kepada individu yang kita ingin sampaikan maklumat tersebut lah. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Asimah binti Roslan, nombor metrik 289172. Kesimpulan yang dapat dilihat di sini ialah sijil digital merupakan salah satu bukti yang menunjukkan arus kemodenan yang telah berlaku di dalam kehidupan masyarakat yang menerima pelbagai perubahan teknologi yang tengah berkembang pesat. Google Form digunakan secara meluas bagi membuat sijil digital dengan cepat dan pantas. Kelebihan penghasilan sijil secara digital ini ialah apabila berlaku sesuatu bencana seperti terjadinya banjir, tanah runtuh atau sebagainya, maka sijil boleh dicetak kerana ia boleh disimpan melalui soft copy.